Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabiha binti Zainuddin, pemegang kad matrik bernombor 281554 Universiti Utara Malaysia, semester A201. Video ini dibuat untuk Cik Rusni Suri Abdul Rashid bagi subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia Kumpulan G. Tugasan ini adalah tugasan individu. Tajuk yang saya pilih untuk tugasan ini adalah Bab 4 Gerakan Anti-Penjajahan Nasionalisme Perjuangan di Terengganu yang diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Negeri Terengganu Darul Iman ialah salah sebuah negeri dalam Malaysia. Terengganu terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Negeri ini mempunyai 8 daerah iaitu Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungut dan Kemaman. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang topik ini, suka untuk saya memberitahu terlebih dahulu subtopik yang terdapat dalam tajuk ini. Pertama sekali, saya akan menerangkan biodata Haji Abdul Rahman Limbong dan diikuti dengan sebab berlakunya penentangan terhadap British di Terengganu. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan teliti kronologi peristiwa yang berkaitan dengan penentangan terhadap British di Terengganu. Akhir sekali, saya akan memberitahu tentang hukuman yang diterima oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid atau lebih dikenali dengan nama Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau adalah seorang ulama di Terengganu yang mengajar tentang ilmu agama di daerah-daerah di Terengganu. Beliau lahir pada tahun 1868 di Telemong, Terengganu dan meninggal dunia pada tahun 1929 di Mekah. Beliau mendapat gelaran Limbong kerana sering mengajar ilmu agama di Limbong, Kemaman. Selain itu, beliau juga mendapat gelaran Pejuang Tani kerana beliau gigih mempertahankan hak pertanian berkaitan dengan tanah di Terengganu. Penentangan yang diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong dan diikuti oleh penduduk setempat disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama sekali disebabkan oleh pentadbiran British yang membuatkan penduduk kampung tidak berapa selesa untuk menjalani kehidupan seharian. Seterusnya, sistem cukai yang diperkenalkan oleh British membuatkan penduduk berasa terbeban kerana terpaksa membayar sejumlah wang kepada British. Akhir sekali, terdapat pelbagai undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British. Misalnya seperti penduduk kampung perlu membayar pas kebenaran untuk membuka tanah, bercucuk tanam dan mengutip hasil hutan. Saya akan menceritakan tentang kronologi peristiwa penentangan yang berlaku di Terengganu. Pada tahun 1921, British mewajibkan penduduk kampung supaya mendapatkan pas kebenaran untuk membuka tanah, bercucuk tanam, menebang pokok dan mengutip hasil hutan. Contoh hasil hutan yang termasuk dalam peraturan ini ialah daun nipah, buah salak, sagu, rotan dan daun palas. Pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong dan penduduk kampung membersih tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dan didakwa di mahkamah. Beliau mempertahankan diri dengan memberi hujah bahawa tanah itu milik Allah dan bukannya hak British. Pada tahun 1923, British melakukan penguatkuasaan Undang-Undang Binatang Buas. British melarang penduduk kampung untuk memburu binatang liar. Jika penduduk kampung ingkar, senapan mereka akan dirampas dan mereka perlu membayar denda sebanyak $500. Pada tahun 1924, British memperkenalkan peraturan tanah baru. Penduduk perlu mendaftarkan tanah mereka dan perlu membayar sebanyak RM2.50. Peraturan ini merupakan penduduk. Setelah penduduk kampung mendapat tahu British akan memberi konsesi tanah pada saudagar Cina, Haji Abdul Rahman Limbong dan penduduk kampung mula berkumpul di Kuala Telemong untuk membersih tanah dan bercucuk tanam tanpa menghiraukan British.
seramai 300 hingga 500 penduduk yang terlibat, sebanyak 200 ekar tanah milik Tengku Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan yang terlibat. Setelah pihak British mendapat tahu tentang perkara itu, mereka menggunakan kuasa dan nama Sultan Terengganu iaitu Sultan Sulaiman untuk menghalang penentangan tersebut. Haji Abdurrahman Limbong berjumpa dengan Sultan dan memberitahu bahawa pentadbiran British telah menindas rakyat di Kuala Berang. Sultan menghantar 3 pembesar untuk menawan semula Kuala Berang. Rakyat Melayu tidak akan sama sekali menderhaka kepada Sultan kerana mereka takut terkena tulah. Pada tahun 1928, petani yang tidak membayar cukai akan dikenakan undang-undang. Seramai 1,000 penduduk tempatan yang dikotai oleh Haji Abdurrahman Limbong melancarkan penentangan bersenjata di Marang, Kuala Telemong dan Kuala Berang. Penduduk berkumpul di bangunan-bangunan kerajaan dan balai polis sambil mengibarkan bendera merah. Peperangan ini mengakibatkan seramai 12 penduduk tempatan mati dan semua pemimpin dihukum atas alasan menghasut dan mencetuskan kebangkitan. Haji Abdurrahman Limbong dikenakan hukuman dibuang negeri di Mekah. Beliau meninggal di Mekah pada tahun 1929. Sebagai kesan negatif disebabkan oleh penjajahan British di Terengganu, terdapat juga kesan positif yang dapat diperolehi oleh masyarakat setempat. Antara kesan-kesan positifnya adalah perkembangan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Semasa penjajahan berlaku, masyarakat setempat bersatu padu untuk menentang pihak British. Seterusnya, undang-undang tanah memudahkan urusan jual beli tanah kerana mempunyai sistem yang sistematik. Contohnya, pembeli akan mudah untuk membeli sebidang tanah kerana mereka boleh merujuk kepada pihak British untuk mengetahui pemilik tanah tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun yang berunsurkan perpaduan. Belajar perahu ke Kuala Paloh, membawa serai bersama sayur. Kalau bersatu, kita akan teguh. Andai bercerai, bangsa akan hancur. Beras segantan sudah disukat, lalu disimpan di atas para. Andai seluruh masyarakat muafakat, negara damai, rakyat sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Semoga info yang diberikan dapat memberi manfaat kepada semua.